Yep. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Selamat pagi kepada anda semua yang berada dalam bilik ni. Hari ini hari Ahad 14 hari bulan Februari. Valentine's Day. Valentine's Day. Kita pun dah tak ingat lah, kita follow. So, very important date kerana apa? Kerana setiap hari Ahad kita akan panggil seorang tetamu untuk kita bertemu bual mengenali mereka punya perjalanan dalam bisnes. Jadi pada pagi ini kita sangat-sangat bertuah kerana kita ada pasangan yang sangat awesome. Mereka ni nampak muda tapi sebenarnya dah datuk dah. Nampak muda, nanti kita tanya dia umur dia berapa. That's what happen bila kita minum kangen water, that's what happen. Itulah dia punya side effect dia minum kangen water ni. Okay guys, sebenarnya kita live. Kita sekarang live dekat Facebook. Jadi kalau anda pergi dekat Top Formers Group, anda boleh share, pergi sana, share daripada Top Formers Group punya Facebook page. Anda boleh sana. Alright. Wow, how many people? Oh, kira kita 35 orang ni. Any ada tak yang dalam bilik ni yang this is the first time you are attending this? Because in case tak tahu lagi kan, setiap hari Ahad kita ada benda ni. Siapa yang pertama kali join sesi ni? Ini sesi santai-santai saja, sesi santai. Kita tidak ada heavy, kita cuma nak tahu, nak berkenalan, nak bertemu bual saja. Tidak ada agenda tertentu. Co-host siapa dia? Okay. Jadi kita santai, sesi santai pada pagi ini. Kita tak ada heavy. Semua dah pernah attend. Saya tak ada response tu, so I'm assuming semua dah pernah attend dia punya event. Jadi you know how thing goes, right? So tahniah. Jadi siapa nak jadi tetamu saya minggu hadapan? Kalau dah selalu attend dengan cerita orang kan, jadi kita nak cerita kita juga kan. Jadi siapa nak tu pergi berurusan dengan Farah, bagi tahu Farah saya nak jadi tetamu minggu depan, nak cerita. Jadi grup kita pun nak tahu kita punya cerita sometimes. So tahniah. Okay, let me see. Semua dah ready ke? Everybody's ready untuk mendengar daripada kita punya tetamu pada pagi ini. If you guys are ready, just let me know. Let the guest know. Bagi tahu tetamu. Bagi isyarat, ya semua ready. Ada 3 orang ready, yang lain belum ready lagi. Okay, mungkin tengah breakfast ke apa ya. Alright guys. Oh by the way, siapa dah minum ni? Berapa liter anda minum ni? Hari ni. Ini botol kedua saya ni. Okay, besok sebelum kita mulakan, kita minum dulu. Siapa dah minum 2 liter, just type 2. Siapa dah minum 3 liter pagi ni, type 3. Kita nak tengok, because kita selalu suruh orang minum banyak kan. So type it. Saya dah minum, ini nak masuk 2 ni. 1 liter lah nak masuk 2. 800 ml. Okay, awesome So apa yang saya buat biasanya, every morning, bangun tidur je saya minum. Tak kira lah setengah liter ke, kalau boleh 1 liter, 1 liter. Itu amalan sebelum makan apa-apa lagi. Apa dagu gigi minum. It's good practice. Apparently orang Jepun practice benda ni, minum air in the morning before they eat anything. It's good for you. Okay guys, sekali lagi pada siapa yang baru join kita di ruangan ini, welcome, selamat datang. Kita hari ini ada pasangan special, iaitu pasangan Tuan kita fondly known as Tuan Bak dan Amy. Mereka ni ada cerita menarik. Siapa nak dengar, please stay until the end. This is gonna be awesome story. Yes, Tuan Bak sudah ready ke? Sudah ready ya? Not now. Okay, good. Yeah. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh tentang soalan-soalan yang seterusnya ya,
kita sekurang-kurangnya kita nak bertaaruf, berkenal-kenalan dulu dengan tetamu kita ni, ya. Dari mana mereka berasal, background dulu apa sebelum terlibat dalam bisnes ni, dan of course dah berkahwin lah kan. Dan berapa orang anak mungkin, dah ada cucu ke macam mana. Ya, Tuan Bak, silakan untuk sedikit pengenalan tentang diri dan keluarga. Silakan. Alhamdulillah, Syifu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berterima kasih kepada MBS Noli dan juga warga Top Performance ni kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi. Alhamdulillah, dari hujung minggu ni saya berkesempatan bersama. Jadi kalau dikirakan saya ni, kalau tengok di sini di skrin ni 68 tahun. Tahun ni masuk umur ke 68. Very senior citizens. Bukan 48. 68. Born 1953. 4 years before Merdeka Day. Baby boomer. Alright. Sebelum saya dalam sebagai limah yang mana perkongsian saya ini, saya sebenarnya dulu adalah sebagai pesara kerajaan, ya. Saya pesara kerajaan dalam PDRM dan servis selama 36 tahun. Kalau kita tengokkan 36 tahun ni separuh umur bagi manusia kalau dikirakan, ya. Purata 30 years service in the force, kan. Dan saya pun telah beristeri, ya. Bukan 4, ya. Isteri, 4 orang anak. Dah senyum pula dah. Telah bersih 4 orang anak dan 3 orang cucu. So I believe it or not, that is my appearance for today at the screen. Okey lah tu kan, kalau 4 orang, 3 orang cucu. Alhamdulillah, ya. Dan saya menetap dan tinggal di Taman Sarjana Utama 3 di Sungai Buloh. Dan selepas saya bersara, saya terus menetap di tempat yang saya tinggal sekarang ni, di Sarjana Utama Sungai Buloh, ya. Dan itulah kalau sedikit latar belakang saya. Okey, terima kasih. Sangat ringkas. Sangat ringkas pengenalan diri. Alhamdulillah. So kita tahu umur dia 68 tahun, dah bekerja dengan polis 36 tahun, ya. 68 tahun pun tengok muka macam 40-an je. Cik. So alhamdulillah, yang penting sihat, betul tak? Jadi betul sihat. Of course benda tu sampingan. Looking young is sampingan. So okay, of course kita punya tajuk kita punya tema kita adalah menyusul kepada bisnes kangen. Okay, bila Tuan Bak kenal kangen ni dan terlibat dalam bisnes kangen ni? Okay. Saya dah terlibat dalam bisnes kangen ni masuk tahun ni 5 tahun, ya. 5 tahun. Dan sebelum saya berkecimpung atau sebelum aktif dalam kangen bisnes ni, ceritanya sebelum ni bahawa pada tahun 2015, ya. Pada tahun 2015 saya dan family telah pergi umrah, ya, ke Tanah Suci, dan sebelum itu saya terlibat dalam satu kemalangan raya sebulan lebih sebelum saya pergi umrah. Dan manalah keadaan kesihatan saya kurang, tetapi saya teruskan misi saya bersama keluarga menjalankan umrah di Tanah Suci pada tahun 2015, ya. Dan masa itu keadaan kesihatan kaki saya ini kurang begitu cergas untuk menjalankan tawaf dan sa'i. Tetapi alhamdulillah, ya, dengan kuasa Allah, dengan niat kita ni, saya tidur di masjid. Setiap malam hari saya tidur di masjid di Mekah, dan tidur di masjid mengambil kesempatan meminum air Zam-Zam. Kerana kaki saya dah sakit, saya percaya sesuatu perubahan akan berlaku. Alhamdulillah. Dan lepas itu hari-hari saya tidur di masjid dan all my family tidur di hotel. Dan saya memang all time di masa umrah di masjid ambil kesempatan minum fresh air Zam-Zam. Dan masa saya melakukan aktiviti tawaf dan dengan saya ini, saya rasa satu keajaiban berlaku. Ya, kaki saya lepas accident tu okey, tak dapat gunakan tungkat apa semua, kan. Jadi selepas saya sempat seminggu di bulan Ramadan dan lepas tu balik saya dapatkan 5 kg seorang lah melalui anak Lucia punya agent. Kemudian apabila balik tu
habis. Dalam masa 2 minggu habis air zam-zam itu saya minum. Dan saya diperkenalkan oleh seorang abang saya, itu Azmiza, yang bersama saya, turut bersama saya masa itu pergi ke umrah bersama beliau. Dan telah mengenalkan air Kangen kepada saya. Ini punca dia. Bermulanya pada air Kangen. Dan alhamdulillah kesihatan saya begitu teruji dan terbaik apabila saya minum air Kangen. Mungkin ada persamaan dengan air zam-zam yang saya rasa kerana testimoni diri saya sendiri. Saya rasakan testimoni sendiri. Dan selama 3 bulan saya berturut-turut, belum ada beli mesin lagi masa tu, dan mendapatkan bekalan air setiap pagi, petang saya pergi, besok saya pergi berulang. Every day saya berulang ke Tantrium, rumah Pak Mus. Mungkin you all kenal Pak Mus. Dan di situlah mulanya saya dalam 3 bulan, saya terus minum dan saya bersedekah ke jiran, saya bersedekah air itu dengan family saya, my father-in-law, all my family, I bagi air itu minum. Dan masa itu tidak ada merasakan diri saya untuk involve dalam bisnes macam hari ini. Dan apabila tu 3 bulan selepas tu saya mula, and then my discuss with my business partner, jom kita beli satu mesin. Yang termurah masa tu GR2. Model GR2 saya beli, dan saya rasakan permintaan tu sungguh mendadak. Orang cakap, Cik Bastiah, dia cakap, okay, I need this water. Di mana saya boleh dapat air ni? Maka di situlah mulanya saya merasakan diri saya ni akan tambah lagi satu mesin. Dan 2 bulan selepas tu saya beli SD501. Suara pula mesin tu. Kan? Jadi saya rasakan satu anjakan, saya mula merasakan bila permintaan tu lebih. And then secara bersedekah, tetapi alhamdulillah bila kita bersedekah, orang sedekah kita balik. Bukan satu jualan, tetapi saya mendapatkan satu diverse income yang berlainan dalam beli harian saya. Bila saya bersedekah, dapat pulangan yang baik. Dan lepas itu saya pun beli kesedaran kepada family saya, dan saya sedekahkan birthday, my father-in-law birthday, saya sedekahkan mesin kepada my father-in-law yang dah berumur 80 tahun, dia kena ada bateri pakailah, ada agak-agak untuk. Dah hingga ke hari ini. Perkembangan mesin-mesin ini apabila kita lebih ke bersedekah, dan rezeki itu datang secara sendiri. Ini yang puncanya bermulanya dalam Kangen bisnes sendiri. Mr. Sibu. Wow, okay. Amazing story. So pergi umrah 2015, mengenai zam-zam, lepas tu dah rasa sihat. Rasa sihat, masih minum zam-zam tu, boleh tawaf dan sa'i dan sebagainya. Lepas tu balik, orang perkenalkan Kangen, 3 bulan minum Kangen, rasa bertambah sihat. Betul. Rasa bertambah sihat. Ya. Cerita ni biasa kita dengar. Alhamdulillah. Selama lebih kurang 7 tahun terlibat dalam bisnes ni, cerita orang bertambah sihat, jadi sihat, minum air zam-zam, minum air Kangen tu dah jadi macam apa? Macam itu berlaku. Kalau you minum tu, itu akan berlaku. That's why it is. So sebenarnya kekuatan produk kita adalah air tu. Sebab tu kita selalu cakap air akan bercakap. Betul tak? Air tu akan sendiri melakukan perubahan dalam diri kita. Mana yang tak betul tu dibetulkan, dia repair balik, whatever lah dia buat kan. Tapi yang kesan dia, kita jadi sihat bertenaga. Dan siapa yang tu pun jadi muda balik. So itu bukanlah satu rahsia lagi. Okey, terima kasih Jurub. Ada dia kesimpulannya jadi sihat lah. Jadi sihat, bagi minum dekat family, bagi hadiah lagi kepada pak mentua pun jadi sihat juga. So alhamdulillah. So itu yang kita nak dengar. Jadi makna dia apa yang anda punya, yang anda beli itu memberi nilai tambah kepada diri. Bukannya sebiji mesin. Ini adalah mesin yang memberi nilai tambah kepada kehidupan kita bila kita beli. Dia tidak setakat penghilang dahaga saja. Okay, amazing. Okay, so 2015 tu dah start sharing air, dah beli second machine untuk diri sendiri kan, dah hadiahkan kepada mertua sebuah mesin. Jadi dalam apa juga sekarang ni dalam situasi COVID ni, of course sekarang ni sudah ke tahap 6A2 kan. 6A2, ada 2 grup kanan dan kiri yang sudah mencapai 6A dalam bisnes ni.
dalam situasi sekarang ni di mana kita punya pergerakan terbatas, kita tak boleh keluar berbisnes seperti dahulu lagi kerana MCO dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Bat melakukan aktiviti kangen ni, berniaga kangen ni? Okey, alhamdulillah, memang soalan itu saya nak tunggu-tunggu kerana kita berada dalam suasana PKP pada hari ini ya. Memang yang disebutkan selama pada 1 bulan Januari dahulu, kami berdua dengan business partner saya, Amy Kadarasi, telah achieve the rank of 6A2, right? Dan apabila PKP ini bermula pada Mac tahun lepas, satu halangan-halangan yang kita semua merasakan bahawa PKP ini agak bukan mengganggu tetapi what to do. Itu bukan kita mentakkan PKP ini, dan aktiviti yang berjalan sebelum PKP ini agak tergugat, ya, dan memang aktiviti harian kita, rutin harian kita teruskan as a leader, kita teruskan untuk kita buat prospecting, recruiting new people to join us. Tetapi halangan ini berlaku dalam masa PKP, right? Masa PKP. Tetapi yang terasa sangat, yang terkesan sangat bila dalam PKP fasa 2 ni, dengan pergerakan yang tidak boleh only 10 km limiter, tak boleh inter-district, interstate, all this, ini gangguan-gangguan dan kita tidak boleh buat kelas, buat perjumpaan dalam seperti yang Sifu Nuli sarankan, bawa tu kita punya seminar, pergi ke KBS, all this. Ini juga kita rasakan bersama. Tetapi apa yang saya buat sekarang ni dalam masa KBS, dalam masa PKP ini, saya dapat satu idea yang mana saya telah dapatkan semua contact number. Because kita work at home, so kita free di rumah, walaupun cucu dah bersama saya pun, saya dapatkan senarai-senarai yang ada dalam handphone. Beribu senarai dalam handphone tu ada. Dan juga saya mendapatkan semua, tengok gambar-gambar dulu alumni. Saya mendapatkan sama contact all officers when I was in the PDRM dulu. Kita merasakan hello, apa khabar semua. Ini the sign, bila kita tanyakan khabar selepas PKP atau sebelum PKP, it's too obvious for us. Ini must be something on. Nampak tak? Dalam masa PKP ini saya senaraikan. Alhamdulillah dalam masa PKP ini saya, walaupun ada grup-grup saya dalam UTJ dulu yang terkeluar atau berhijrah ke dalam pelayan, this is your we kena halang dia orang. Tetapi dalam masa PKP ini, alhamdulillah, ada baik dan buruknya supaya Sifu. Kerana saya telah menghubungi mereka dan sampai sekarang ni ada 38 new intake. 38 orang yang di dalam PKP ini yang saya tengok dalam tu mempunyai potensi to be a specimen to join us. Ini yang saya nampak dalam PKP ini. Jangan kita mengatakan PKP ini kita stop, kita tak ada idea to move. Dalam PKP ini pula saya banyakkan berdemo di rumah dan jemputan berdemo. And with a good demo, saya sedekahkan air. Dalam masa PKP sedekahkan air. Tetapi masa itu juga saya berdemo, saya melakukan tunjukkan kehebatan multi-purpose for the machine. Insya-Allah after PKP, dalam ujung-ujung bulan ni, permintaan air bertambah 100%. Kalau tuan-tuan tengok ya, dia yang datang ke rumah dalam masa PKP ni, tapi kebanyakan masa dulu jiran sebelah pun dan setambahan pun kita tak kontak pun. Tapi oleh kerana SOP dalam PKP ni menunjukkan kita boleh limited to move 10 km contohnya, radius 10 km. Jadi orang-orang yang tamu rumah mereka tentu sudah jadi kawan pula pada hari ini. Baiknya PKP ni Sifu. Ini idea yang bagus dilakukan. So maknanya tidak ada alasan untuk kita tidak beraktiviti lah. Banyak. Oh no way. Kalau kita on that line, kita dah ada platform yang cantik lah Sifu. Okay, awesome. Ya, itu yang kita nak dengar. Sebab ramai orang, of course, mungkin mereka tak tahu avenue mana nak dituju, tapi sebenarnya banyak saja channel-channel online yang kita boleh terokai untuk menyampaikan kita punya dakwah air ni. Dakwah air, if I may say that, dakwah air. Amazing. Saya suka tu, maknanya dia walaupun kita tidak boleh lagi buat secara fizikal, ada lagi banyak cara kita boleh buat online untuk berhubung dengan orang. So that's a good one. Okay, saya nak balik sedikit. Melangkah balik belakang sedikit. Okay, kita tahu Tuan Bak ni kan pesara polis. Kan dah ada pencen.
Jadi kenapa nak buat bisnes dia pula? Kan ada adventure, relax, main YouTube, main dengan YouTube, sepatutnya main dengan YouTube lah. Kenapa masih nak buat bisnes lagi, nak susah nak jumpa orang dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak mahu meng-highlightkan diri saya pencen polis kan. Pasal dia orang bila cakap polis dia orang nak takut. Bertambah dalam PKP Musa kan. Memang Sifu sebenarnya 36 tahun bekerja berkhidmat dalam PDRM ya. Kita merasakan masa itu kita approach yang berbeza. Kita nak cari suspek, kita nak cari penjenayah. Tapi apabila saya berkecimpung dalam aktiviti Kangen ni, daripada suspek saya tukar ke prospek. Itu saya dalam milah saya. Daripada cari suspek, penjenayah, baik saya cari prospek. Kalau cari penjenayah dulu, saya gaji bulanan. Right? Tapi bila hari ini saya aktif menjadi prospek, rupanya boleh jadi kaya, Sifu. Sihat dan kaya. Ini. So dalam polis ni, approach berbeza. Tetapi tuan-tuan yang di luar tu yang bukan beruniform dulu, mungkin approach orang tu berbeza. Saya dulu nak senyum pun susah, Sifu. Nak senyum, nak approach orang. Nak tangkap orang. Saya tangkap orang bubuh nak lokap saja. Tapi sekarang ni saya tangkap orang bubuh bawa pergi event. Ini beza dia. Beza dia. And then saya mula, kalau Sifu tengok masa selepas saya bersara, bila saya dah bersara 3 tahun, baru saya berkecimpung dalam aktiviti Kangen ni. Dan saya nasihatkan ya, saya pun duk study, duk menyiasat ya. 75% ya, 75% pejabat awam yang bersara tu akan masih berhutang antara setahun ke 5 tahun. Dia orang confirm. Tetapi masa dia bekerja, dia tak merasakan tidak ada plan B bagi dia orang. So kalau soalan-soalan ini tunjukkan dalam masa polis dulu dan memang, dan salah seorang yang berhutang tu is myself. Fakta tu saya merasakan diri saya sendiri. Ya. Kerana saya merasakan masih berhutang walaupun dah pension 10 tahun. Right? Belum yang belum besar lagi. Dulu masa saya bekerja as a deputy OCPD, ya, saya cukup dengan kemudahan yang ada. All my staff ada dengan housing officers quarters ada. So saya tak merasakan satu keperluan apabila saya bersara. So bila saya bersara, rupa-rupanya benda yang keperluan yang ada dulu kita, kemudahan yang ada masa bekerja itu sudah tidak ada. Jadi ini yang saya nasihatkan. Soalan tu cukup bagus. Soalan Cipu Mas kepada orang-orang yang masih bekerja. So ialah sebagai seorang polis yang telah bekerja terlalu lama, saya nak menukar keterlampiran saya itu agak berbeza. Tapi tuan-tuan lebih bertuah kerana tuan-tuan macam guru contohnya yang bekerja bukan beruniform ni, dia punya appearance is very easy for you, very simple for you to approach people, to convince people. Senyum saja. Tapi saya dah mula sekarang, baru hari ni mula belajar senyum. Apabila saya sampai CA tu. Lepas minum angin boleh senyum. Boleh senyum. Tidur pun senyum. We have to practice because senyum tu adalah satu tarikan. This is first basic for us if we involved in this business. Jadi saranan Tuan Bak ni semua orang kena ada backup plan lah. Jangan especially kepada siapa yang dapat gaji sekarang ni macam anggota kerajaan. Ini sebenarnya mengingatkan saya kepada satu cerita di mana seorang penjawat jawatan tinggi di Rumah Putih. Mungkin anda pernah dengar cerita ni. Cerita ni sangat bagus. Saya nak just quick one. Apa yang berlaku ialah semasa dia menjawat di jawatan tinggi di Rumah Putih White House dulu, security dia ada limo, kalau dia pergi mana-mana ada limo, kalau dia pergi flight naik private, naik special flight. Kalau dia pergi semua disediakan, dia nak minum cawan daripada chai gelas, cawan tembikar, mahal. Tapi what happens lepas dia pergi bersara, bila dia pergi, orang jemput dia pergi buat event, pergi event, dia kena atur sendiri, tidak ada orang yang mengaturkan untuk dia. Sampai di airport dia kena naik taksi pergi sendiri ke event tu. Sampai di hotel tempat event tu dia kena buka pintu sendiri. Kalau dulu ada orang buka pintu dia, jaga dia buka pintu, dia tak sentuh apa pun. Bila sampai sana dia kena cari nak minum kopi pagi tu, tak ada orang serve dia. Dia also the coffee machine is over there. So kena ambil dekat styrofoam cup. Kalau dulu minum daripada China, expensive tembikar. Jadi
Maknanya apa yang kita ada tu sebenarnya bersifat sementara. Sementara kita ada jawatan, benda tu ada. Bila kita dah tak ada jawatan, fasiliti tu semua sudah diambil balik kerana fasiliti itu adalah untuk jawatan yang kita pegang, bukannya. Betul lah? Kemudahan perumahan dan sebagainya. So hari ini alhamdulillah bagus apa yang Tuan Bak cakapkan tu. Setiap seorang daripada kita ni kita kena ada backup plan. We never know, especially dalam keadaan situasi sekarang ni, betul anytime orang kehilangan kerja sudah setakat bulan 6 hari tu, tak silap saya bulan 5 ke bulan 6, ada lebih 800,000 orang sudah kehilangan pekerjaan di Malaysia ni. 800,000 lebih. Jadi kita kena be smart, kena sentiasa ada backup plan atau dinamakan juga plan B, betul plan B. Jadi sedikit tips tentang pengalaman saya untuk plan B. Kerana ramai di antara yang hadir yang mendengar pada pagi ini pun tidak ada pengalaman seperti pengalaman saya. I am retired for the last 10 years, kan? Tak ada di sini yang dah retire 10 tahun. Tetapi masa bertugas tu, this is true apa yang Sifu MS Z beritahu, plan B itu penting, kan? Walaupun masa bekerja is contact. Ini salah satu ciri-ciri yang perlu ada, is contact. Masa kita bekerja, kita ramai kontak. Bila kita dah pension nanti, kontak tu dah menjauhkan diri pada kita. Ini adalah satu faktor, right? So, nasihat saya, plan B ini dibuat awal semasa you all bekerja. Right? Masa you all masih bekerja, bertugas, ada kemudahan, this all the facilities yang ada, make use this, right? To make banyakkan kontak, persiapan sebelum you all bersara. Kerana plan B ini adalah, dan kita tak tahu PKP ini berlaku sampai bila. It's all, tidak ada endingnya. So yang dah bekerja sekarang ni, yang mendengar persaranan saya supaya you have to start from today your plan B. Plan B ini ada satu yang dipanggil satu backup plan, Sifu, right? This is my advice. Yeah. Okay, terima kasih. Advice yang sangat berguna. Dari especially coming daripada somebody yang telah melaluinya. Ya, dah telah melaluinya. Bekerja punyalah lama, 36 tahun, bersara dah 10 tahun. Still benda ni diperlukan, betapa pentingnya benda ni kita dalam setiap orang yang mendengar sesi kita pada pagi ini. Okey, kembali kepada bisnes pula. Okey, sekarang sudah jadi 6A2. Jadi bagaimana Tuan Bak dan Sifu Amy melakukan membina grup sampai ke this level, kalau jumpa orang baru apa yang biasanya yang diterapkan ataupun yang diajar atau macam mana? Alhamdulillah. Nampaknya pengalaman saya dah sampai ke 6A2 hingga ke hari ini. Sebenarnya apabila kita berada di dalam platform perniagaan yang berkonsepkan multi level ini, kita kena ada satu monitoring system. Satu monitoring system ini bermakna iaitu apa yang saya lakukan Remy sehingga saya 6A2 pada 1 Januari 2019, ya. Jadi apa yang saya lakukan, pengalaman saya dalam PDRM dulu is more on monitoring system, bagi arahan sana, bagi arahan sini. Dan apabila saya dah mula berminat dalam perniagaan, dulu sebagai user saja perniagaan, I have to form my own team. Dan pada 26 Februari 2016, saya tubuhkan satu tim UTJ. Mungkin tuan-tuan pernah dengar UTJ, Ukhuwah Jannah. And saya sebagai presiden di dalam tim saya sendiri. Because bila you dah achieve to 6A and above, you kena ada ciri-ciri leader. So apa yang saya buat, saya tubuhkan satu UTJ team ni dan saya mengadakan satu aktiviti ukhuwah. UTJ ni Ukhuwah Jannah, dan setiap 2 kali setahun kita adakan family day contohnya. And then kita gabungkan all my officers under me mengadakan satu family day 2 kali setahun. Mengadakan family day, tetapi oleh PKP ini tidak dapat dijalankan, right? Dan saya mengadakan, dan dalam mengadakan family day itu saya masukkan slot-slot yang berunsur-unsur kekitaan, ya. Bermakna saya dalam mengadakan aktiviti solat berjemaah contohnya dalam satu camp yang kita adakan di Kalong Rimba beberapa kali. Ingat Sifu biasa pergi tempat tu, satu tempat yang cukup cantik untuk kita mendidik orang baru contohnya dan mendidik leader-leader kita. So saya mengadakan program-program seperti kuliah subuh contohnya bersama dengan Sifu Noli pun ada dulu sekali, Sifu Noli sama-sama mandi sungai, right? Inilah satu aktiviti yang perlu ada. And then adakan masing-masing buat
dia punya present dia punya sendiri, dia punya kertas kerja. We train them. Dia satu kawasan hutan. Right? Dan alhamdulillah sebab itu terlahirnya 2 orang 6A dalam masa itu dan menyulut saya ke nama ini sistem marketing plan yang ada dengan expert system. Jadi inilah kita perlu lakukan dan sehingga hari ini kita masih berhubung dengan kumpulan kita. Tetapi saya dengan Amy tidak ketinggalan. Wajib dan rutin harian you have to build up your new prospect, your new contact. Ini yang akan support kita untuk to achieve my goal to Swiss A and 2 and above. Okay. Maknanya dia aktiviti kekeluargaan untuk merapatkan perhubungan di antara members of the team. Betul ataupun some people call it engagement. Ya betul ya. Saya pernah dengar somebody said people get in because of the money, something like that. People get in because of the money because they attracted, they need second income dan sebagainya. But people stay because of the love. Jadi kita hendaklah create suasana kekeluargaan, kecintaan di kalangan ahli supaya rapat dan akrab dan boleh terus pergi lebih jauh lagi. So awesome. Jadi saya sebenarnya sangat sejak awal lagi saya memang respect couple ni kerana mereka selalu dia macam mak ayam bukan mak ayam, ketua keluarga kan, dia jaga anak dia bagus, come bagi-bagi anak makan macam tu lah kan, betul. Kita the word mak ayam tu pun kita tak sesuai, tapi kalau kita tengok ibu ayam tu apa dia buat, dia bagi makan anak dia, dia jaga anak dia, betul tak? Dia protect daripada helang anasi yang membahayakan. Jadi as a leader, that's what we should do kepada kita punya team. Kita kena jaga dia. Tak kira lah dengan apa benda yang akan membesarkan anak-anak kita tu jadi lebih sihat. So awesome ya. So masya-Allah, good, very good. Ya saya still remember Rimba Kalong tu. Jauh di penghujung dunia, seronok, airnya sejuk. Anda siapa tak tu pergilah. Pergi try mandi. Tak tahu boleh dibolehkan ke tidak sekarang ni. It's very nice place. Kehijauan dan sungai yang cetek, banyak batu-batuan dan very nice. Jadi siapa-siapa yang dah ada group dalam bilik ni, dalam bisnes ni, so probably itu antara perkara-perkara yang anda boleh lakukan juga untuk mengikat hati-hati ahli kita. That's the key. Okay. 2015 itu pertengahan ke akhir tu? 2015 masa saya form up my own team yang UTJ itu pada bulan September 2016 dan bulan September 2016. Okay, jadi terlibat tu bulan 2015. 2015. Okay. Selepas balik pada umrah. Jadi maknanya 2015 sampai 2021 sudah lebih kurang 5,5 tahun lebih kurang terlibat dalam bisnes ni. Jadi selama 5,5 tahun ni, apa yang berubah? Maksud perubahan tu adalah dalam akibat aktif dalam bisnes Kangga ni perubahannya. Apa-apalah kalian. Ya. Perubahan yang pertama sihat. Alhamdulillah, sihat dah tetap. Kita berada di platform yang cantik, kita berada di satu produk yang sangat baik, sangat cantik. Tak bisnes pun tak apa, tapi saya sihat. Macam saya pun kalau kita tengok my whole family ada mesin. Dia ada doktor peribadi kat rumah. So itu baru kita tengok, I observe it. What is the benefit to the human health? So saya tengok hanya sekali cucu saya pergi ke hospital. Itu pun pergi berkatan lah. Yang lain. Yang lain tu until today. Not even one my family yang pergi hospital. Inilah satu fakta kerana saya kadang-kadang membagi kesihatan tu adalah sangat penting. Seperti mana sekalipun kalau kita kaya macam mana sekalipun kesihatan tu penting. Itu dah ada dalam Kangen Water. Itu perubahan yang ada dalam 5 tahun. Yang duanya apabila income pula. Dan terdapat satu income yang cukup baik. Kalau saya tahu dulu
Saya bersara awal, saya nak buat lebih awal. Ini yang feedback saya dapat. Dan saya dah selesai, dah dapat tu baiknya saya dah dapat selesaikan bayar 3 bilik kereta, hutang-hutang dapat. Dan dengan perubahan yang 5 tahun ni, memang program saya memang dengan family dia, kita melawat ke luar negeri, pergi ke Abu Dhabi, pergi ke Brunei, all this. Saya satu perubahan yang ini selama 5 tahun. Sayang mengapa saya dalam dah bersara baru saya nak bermula dalam bisnes macam ini. Kerana anjakan-anjakan ini takkan dapat dalam bisnes lain. Ini perubahan yang berlaku dalam Kangen Water. Alhamdulillah, thanks to Energy sebenarnya, thanks to all leaders. Dan perubahan-perubahan lain, banyak kawan. Kontak tu banyak. Polis orang cakap sombong, tapi saya ni, polis ni terlalu banyak. Almost now ada lagi mesej yang masuk ni minta air lagi ni. Macam-macam ada dalam keadaan saya interview ni. Dan saya tengok kawan bertambah, and then dulu kurang pergi, ialah kadang-kadang zaman jahiliah dulu. Dan sekarang ni lah pergi every Friday saya gunakan untuk pergi melawat, mendemakan air-air di masjid-masjid, surau-surau. Dan perubahan saya berbaik dengan semua tafiz-tafiz. Saya mewakafkan mesin ke tafiz-tafiz. Satu yang berlaku di Kuala Pilah, menengah tafiz. Di belakang rumah saya pun ada tafiz. Saya wakafkan untuk niakan. Ini satu perubahan yang family pada saya apabila saya berada. Mungkin benda-benda ini tidak saya lakukan kalau saya tidak ada dalam track yang platform yang dengan energi macam ini. Ini perubahan-perubahan yang telah, dan saya rasa sungguh selesa. And then family kita, my wife kita maklum sajalah, Amy Kedasis tu my business partner. Yeah, no more orang rumah. Dia one is the behind time, right? So I dengan Amy pulang tidur, besok apa punya duty, lusa di mana program kita. Ya, ini yang saya perlu dalam perubahan selama 5 tahun lebih ni sibuk. Wah, macam-macam. Dan orang menganggap ini cuma hanyalah water filter. Water filter tak boleh buat macam tu. Betul tak? Tak boleh. Tak boleh, water filter tak boleh buat macam tu. Jadi ini sebenarnya something different, something of higher value. Sebab tu berubah. Dan Tuan Mak lupa tadi, boleh senyum. Ini boleh lagi. Ada posita tu membantu tulang dan gigi. Kan? So perubahan juga tu kan? Kalau itu dulu perubahan muka serius, nak tangkap orang kan. Itulah. So sekarang ni boleh senyum perubahan kan. Dan ramai kawan. Itulah apa yang diperkatakan oleh Mr. Oshiro. Dia kata kalau you terlibat, kalau you menukar air, 3 perkara ni kita dapat. Kita dapat kesihatan, satu badan, kita dapat kesihatan keuangan. Jadi Tuan Bak dah mention bayar hutang semua kali lah, boleh travel lah, boleh apa lagi, boleh bagi sedekah mesin. Bukan sedekah RM5, RM10, sedekah mesin. Okay. Dan of course bila kita ramai kawan, kita tak ada musuh, perasaan kita rasa tenang, jadi itulah. Jadi kita tak ada stress basically. Tengok kedut-kedut pun tak ada lagi, tengok muka dah dekat 70 tahun. Tapi tak ada kedut lagi kan. Tengok tak ada stress. Stress tu menyebabkan kedut tu. Okey. Masya-Allah kita dah tanpa disedari sudah 40 minit hampir dalam perbualan kita ni. Ya guys, kalau anda ada apa-apa yang anda nak tanyakan, boleh type dekat chat box tu. Mungkin ada benda perkara yang saya lupa nak tanya, lupa nak cover. Sementara Tuan Bak ada di sini, anda boleh type dekat chat box tu soalan-soalan tambahan. Kita ada co-host kita untuk membacakan soalan tu nanti. Okey, goal tahun ni. Okey, kita sudah hampir di penghujung ni. So saya terus direct kepada goal tahun inilah. Tahun 2021 ni. Dari segi pendapatan, mungkin dari segi pangkat, mungkin ada goal-goal lain yang untuk dicapai pada tahun ini. Goal saya pada tahun 2021 ni agak terombak ya, sedangkan misi saya dibuat sebelum PKP. Jadi sedikit perubahan dan aktiviti juga berubah, kita punya approach berubah dan our goal also agak berubah kerana injakan-injakan dalam PKP. Tetapi dalam masa yang singkat dalam tahun 2021 ni masih dalam tidak ada penamatnya dalam PKP ni, dan goal saya ni adalah saya akan menentukan dalam masa 2021 ni saya mempunyai 100 orang new prospect, iaitu newcomer to join my business. Okay. Hingga kali ini dalam PKP saya ada 38 yang saya mengadakan satu WhatsApp asing.
WhatsApp asing untuk monitor all the newcomers because I have monitoring system them. And then sekarang ni bulan Februari ya, memang menyangkakan untuk recruiting, untuk tarik minat untuk join as my business partner ni agak slow. Tetapi my goal sebenarnya bila you dah achieve to get 100 new members, I set up my own team, maka goal itu akan tercapai secara sendirinya dan pendapatan itu bertambah sendirinya. Saya tidak menjanjikan apa goal kerana dalam PKP ini. Tapi every day saya tentukan before December, at the end of this year, that 101 yang saya recruiting every day sekarang ini yang berjalan, it is my goal menentukan 100 participant, 100 and then yang berminat, yang berpotensi sebagai ISAS, iaitu pada Excellent Change Agent Squad untuk 2021. Maka goal-goal lain itu 2022 akan secara otomatiknya akan berterlaksana. Okay, so 2021 ni goalnya to go wide lah basically. Just buat new group, go wide. Yeah. Okay, strategi yang bagus. Kerana saya ingat lagi masa kita pergi jumpa Cynthia di rumah dia Disember 2019, ini apa yang dia sangat-sangat tekankan. Kerana dia kata, that's where the money is. Bila kita go wide tu, that's where the money is within 8 point tu. Banyak sebab tu dia kata, I make a lot of money every month because that's what I did. So dia ajar kita bila kita balik tu, kita pun buat satu motor, go wide, go out again. Siapa ingat lagi motor tu? Siapa ingat lagi kita punya team pada KBS pada tahun itu? Kita balik that's the team. Go wide, go organic. Sebab kita tahu itu sebenarnya the way Mr. Oshiro mengolah bisnes kangen ni. Sebab tu kalau anda perasan dia punya challenge ataupun dia campaign, Energik punya campaign adalah berkisar sekitar personal sale direct dan juga 8 point kat sini. Kebanyakan campaign promotion yang dilakukan berkisar sekitar itu saja, dua perkara tu. Direct sale dengan 8 point commission, 8 point sale kat itu. So buat benda tu, you'll be surprised. Last night kita dah ada special session untuk tu. Orang cakap awesome, bagus kerana selama ini kita tidak pernah memikirkan. Kita in business tapi kita tak fikir apa potensi income yang kita boleh dapat. Jadi bila kita tahu potensi income tu, anda sebenarnya boleh buat 400,000, 500,000 a year. Kalau kita ada nombor tu, jadi kita kena tahu apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, baru kita rasa bersemangat sikit tentang tu. Okey, saya terlupa satu soalan. Soalan Cepu Mas. Soalan Cepu Mas. Semua orang nak tahu. Of course kita in business, people want to know, ada duit ke bisnes ni kan? Air pun. Is there any money in there? So selama dah 5.5 tahun ni berkecimpung ni, so boleh tak bagi tahu apa ni, saya income tax bayarkan, so no problem, boleh discuss. So berapa dah dapat merasai income daripada Energik ni? Sebenarnya jumlah income tu ada rahsia lah. Rahsia. Di all yang leaders yang tahu tu, kalau dah melebihi 6A2 tu, mesti dia must be above nearly half million tu memang ada lah. Right. Kalau dikira dalam kita punya syarta marketing plan, himbuhan apa dapat tu. Tetapi the exact figure tu tak boleh nak bagilah, kan? Bukan nak bagi, dia tak boleh nak apa. Tapi this is yang sebenarnya semua hutang piutang selesai. Ini alright, itu satu. And then boleh sikit saya nak tambah Sifu, nak bagi tips lah. Because saya rasa di sini kita bila Sifu mention tadi about 8 point system tu, actually this is the marketing plan yang super. This is a patented yang tidak ada 8 point system ni dalam mana-mana industri network marketing. Kerana ini yang saya sangat terkesan apabila Robert Kiyosaki bagi tahu, right? Stops change your focus from making money. Ini Robert Kiyosaki. Saya sangat terkesan. Ini ada hubungan kaitnya dengan 8 point system, right? Stop change your focus from making money to service more people, right?
the money come in. Ini yang berlaku appointment system. Dipegang apa yang apa nama ni Kiyosaki cakap betul. Ini related, berhubung. So we have to bantu grup yang di bawah ni and then to service more to the people and the money come in. Ini yang related dengan appointment system. Saya terkesan apabila si Pun jawab tadi. Iya betul. Iya betul. Itu sebenarnya mengingatkan saya kepada kita punya big leader JV Pacifico. Itu apa yang berlaku kepada dia. Jadi, sebab kita tahu cerita. Sebenarnya by the way kita try to invite JV untuk kita punya virtual KBS, upcoming virtual KBS pada bulan Mac nanti ni. So apa cerita dia? Dia kata selepas buat demo 100 berapa kali tu, 135 kali kata berapa kali tu, tak ada sale. Jadi dia realize dia orang boleh nampak dalam dia punya mata dia mengejar sale. Dia mengejar sale. Jadi bila dia ubah dia punya mindset, bila dia ubah tu kepada serving, kepada menolong, baru first sale tu berlaku. Jadi dia ubah bukan demo sendiri buat demo, jumpa orang sih jumpa orang, tapi dia punya atas ni berbeza, dia punya tujuan dia berbeza, dia nak membantu orang jadi sihat. Jadi dari situ dia buat dia punya first sale. Nanti kita dengar cerita dia lebih lanjut kalau saya berjaya untuk dapatkan dia untuk kita punya virtual KBS ni. So anda make sure you get the ticket for virtual KBS ni. Okay, ada soalan dekat chat box tu, ya. Soalan daripada Senior Civil Advan, apa attraction terbaik untuk approach pegawai polis dan pesara polis? Mentang-mentang lah ini pegawai polis, semua soalan yang relevan dengan polis, tapi polis pencen lah. Kan? Untuk approach pegawai polis ni, macam saya pun menjadi kesukaran lah, walaupun saya berpengalaman dalam polis. Tetapi kita kena nampakkan bahawa nombor satu, kita nampakkan apa sebenarnya Kangen Water. Ya, kita kena nampak bukan polis saja, beruniform, bomber ke immigration ke any yang beruniform, menampakkan kepentingan kebaikan, what is the benefit this Kangen Water to the human health, kepada kesehatan manusia, right? Kerana bila dia melibatkan kepada uniform ni, kerana macam apa polis ni pun ada dia punya koperasi dia sendiri, contohnya lah. And then sebenarnya kalau dia dah tukar minda dan dia bawa keputusan untuk mencuba air Kangen ni dan juga untuk membeli mesin, dia sebenarnya they have their own facilities, they own the group on the koperasi polis ni untuk memohon. Kerana ini satu kebaikan kesihatan the whole family. Kalau boleh setiap polis berada Kangen ni untuk menempatkan doktor peribadi di rumah. Why not? Right? And then ialah polis ni kerja 24 jam, agak sibuk, right? Dengan cara approach dengan anak-anak, dengan isteri, dengan family di rumah ni agak berbeza kalau dibandingkan dengan cikgu, contoh. Right? Dan ini elemen-elemen yang perlu bahawa kita perlukan. Dan saya terkesan sangat dalam polis ni pencen, ya, kerana saya polis pencen. Ya. Nak approach polis ni memang kita pun agak takut sikit. Nak bertanyakan apa khabar pun takut. Nak memulakan tu, back to basic tu, nak mulakan, nak berhubung dengan polis ni agak apa sikit. Saya sendiri pun susah nak approach. Tetapi please, soalan tadi tu daripada mana tadi tu, daripada tu mengatakan bahawa please give your tip, approach the people, the police officer before dia retired. Sebelum dia retired, cari. Kerana dia akan mendapat sedikit imbuhan, duit gratuity untuk membolehkan dia membeli mesin apa semua dan melebihkan kepada tu. And then this is the target untuk polis atau untuk mana-mana yang beruniform. Okay, maknanya do your work now sebelum diorang pencen. Kita boleh bagi air because the air tu akan bercakap untuk kita. Yeah, that's the safest, that's the most common route yang kebanyakan orang ambil. Ya. Tidak ada orang yang tidak terkesan dengan minum air Kangen ni, kecuali dia ada minum segelas je, tak jadi apalah. Ya. Tapi kalau dia minum dengan cukup, insya-Allah satu akan berlaku pada diri dia. Okey, soalan kedua daripada Cikgu Rafidah ni, apa kaedah sifu guna pada downline sehingga mereka boleh capai 6A? Okey,
ini melalui pengalaman saya, mungkin ada kaedah-kaedah lain daripada sifu-sifu lain. Dari kaedah saya ni ialah kita mesti first kita mesti jadikan satu teamwork. Bila nak buat teamwork, kita kena aktiviti yang masa saya sebutkan tadi, right? Dan kita kena ada satu monitoring system, how to monitor them, how to close with them, right? Almost every day kita bertanyakan khabar. Macam Sifu MS Zaid begitu tadi, kekitaan tu cukup penting, right? And then how we control this monitor them ni secara ke kita tu lah. Bermakna dia sayang kita sayang kita, macam Nabi Gio cakap kan. Allah sayang kita sayang dia orang. So inilah bibit-bibit yang mengatakan bahawa dia nak tinggalkan kita, dia nak berhijrah pun tak rasa sayang kita, then all our group, and then kita. Dan lagi satu, dalam pengalaman saya, dalam ramai-ramai pengguna, dalam ramai-ramai ahli yang ada tu, kita kena ada satu kelebihan as a leader to select yang berpotensi. Untuk user tak ada potensi. It's not. Yang berpotensi kita nampak. Contohnya ada baru ni daripada grup Kaizen Group kan. Contoh dia bertanyakan pasal stiker. Dia baru join. Ini nampak potensi dia tu untuk melangkah bukan sebagai user. Right? Bukan sebagai pengguna saja. Jadi kita kena divide orang-orang yang berpengguna dan orang yang akan berpotensi untuk join a business. Right? Itu adalah tip-tips yang saya nak bagi. And then kena tentukan bila dah masuk ke grup online business lain ni, tentukan demo set kena ada. Ini wajib. Flyers kena ada. Ini wajib. Buku-buku rujukan, reference book, AACI apa semua ni, change voltage, ini all kena ada. Ini adalah senjata-senjata yang perlu untuk membangunkan grup kita. Jangan dia semangat ada tetapi senjata tu tak ada. Apa senjata tadi? Itulah tester kena ada. Kalau kita ada betadine tu untuk apa? Untuk antioksida yang berrelevan, yang berkenaan untuk memudahkan to change the mentality of the people. When look at you, dia telah mula sonok nak tengok, nak join. So kedua-dua ni kena ada. Kekitaan tu kena ada, and then the demo set kena complete, ilmu kena ada, ajak pergi. Itu yang Sifu Noli marah selalu tu. Tak ajak pergi event, tak pergi sana, tak pergi meja ilmu. Why not? Kita berhadapan dengan orang. I merasakan I tak rasa gentar berhadapan dengan seorang profesional, seorang pakar doktor, all this. Saya merujuk pada buku-buku yang ada. Saya bukanlah seorang doktor. Tapi apabila kita knowledge bertambah, ini all officers, all these not officers, leader. Officer ni orang polis. You have to increase your knowledge from time to time, relevant to the product, relevant to the marketing plan, relevant to the company. Yes, awesome. Ada echo pula. Okay, so I take the last question kat sini, just quick one. Daripada ini pun senior Sifu Lokman Harris rasanya ni. L. Harris, nama macam American. Apakah key success factor yang menyebabkan Tuan Bat dan Sis Amy masih kekal dalam bisnes Kangen ni? Alhamdulillah. Ada juga my sparring partner Sifu Haji Lokman ni. Alright. Itu dia bertanyakan soalan kepada SS Bakhtiar yang 6A2. Tahniah. Haji Lokman pun 6A2 juga. Alright. Okay. Jadi soalannya mengapa masih kekal di dalam Kangen Water ni? Walaupun ada dulu saya buka restoran ni lain, tetapi Kangen Water ni is the best. Mengapa kekal dia? Kerana kita tengok marketing plan dia. Kekal, saya nak sihat. Tetapi bila saya aktif sedekah sana bagi air begitu, duit masuk pula bila kita jual mesin. Ini basic. Right? Kalaulah saya sendiri 4A, 5A, saya tak berhijrah ke tempat lain. Saya tetap dengan Kangen saya kerana setiap jualan Kangen saya dapat 2 Kangen, 2 mesin saya jual, saya dapat dalam 10 ke 12 ribu. Apakah ada 2 benda dapat 10 ribu, 12 ribu? Ini salah satu basic. Ini adalah satu yang, tetapi kita tak sampai ke sana kerana dia orang nakkan duit tu hari ni jual, itu menjual beli. Kalau hari ni kita menjual, hari ni dapat duit. Macam jual nasi lemak. Okay. 10 nasi lemak dapat duit. Itu sistem yang berbeza dalam Kangen. Kangen you have to stay. Apa yang perlu kita pakai knowledge. Sayang sangat. Ramai. Ini ada orang yang berhijrah ke tempat lain tetapi dia ni nak duit cepat. This is sayangnya, and then dia akan join all the money games product, money games company. That's why I'm still
walau macam mana pun. Ham ni dalam 40 tahun dah. Marketing plan cukup cantik dah. Air pula, produk air pula. Nak sedekah pun air. Jadi air ni cukup penting. This is satu produk keperluan. Tak ada gincu, tak ada songkok, tak ada sikat rambut, tak perlu. Tak tukar rim kereta pun tak apa. Tetapi air ni adalah keperluan untuk kesihatan. Jadi kita, you tak sihat, tak apa, what about your family? Kesian ada orang. Sebab itu, minta maaf, teman saya suara setinggi sikit pasal kita sesama kawan, sesama apa ni, mungkin ya sikit terjawab. I feel sampai hingga macam mana pun, I will stick the Kangen with the energy company. Thank you, Mr. Luqman. Tuan Haji. Alright, terima kasih. Wow, sudah pukul 10 dah. Bersemangat tengok tuan mak kita bercerita pasal Kangen ni. Of course, siapa tak bersemangat kalau kita nampak kesan perubahan tu dengan mata kepala kita sendiri, betul lah. So, dan kita juga merasai benda tu. Okay, kita hari ini sudah di-join dengan the other half of pasangan ini. Alright, kita sampai kepada soalan yang terakhir saya, iaitu mungkin kedua-duanya boleh cakap, unmute yourself. Pesanan terakhir untuk hadirin kita yang setia menanti kita sampai di akhir rancangan. Tengok ada 56 orang lagi. So apakah kata-kata terakhir anda untuk mereka ini supaya mereka bersemangat untuk buat bisnes itu betul dan mencapai ke tahap yang anda capai, anda berada di sekarang? Silakan. Kena unmute. Saya cakap dulu ya. Ya, go ahead. Okey, Assalamualaikum semua. Sorry baru dapat join. Pesanan dia sebenarnya you kena fall in love dengan apa yang you buat. You kena 100% guna mesin tu sepenuhnya, dan you kena ingat, kena tengok sekitar siapa lagi yang kita kena bantu. Siapa lagi yang, ramai lagi sebenarnya yang tak sihat. Kan? Itu je. Sebab itu bila you rasa yang macam tu, you rasa responsible macam tu, you akan stay, insya-Allah. Lagipun macam kita orang pun dah buat banyak bisnes, dah ada restoran semua, tapi kami rasa tak ada yang boleh challenge lah dengan Kangen Water, dengan bisnes Kangen ni. You nak buat apa, you buat lah, tapi you kena letak bisnes Kangen ni nombor 1. Itu yang I punya nasihat lah. Kita tak boleh nak halang grup kita pergi buat apa sebab masing-masing diorang ada masalah sendiri. Mungkin mereka perlukan duit dengan segera ke apa semua kan. Sorry ada muzik latar belakang cucu. Tapi pada kami sharing, teruskan. Apa yang you buat, air tu you kena bagi ke orang, you share. Maksudnya apa you jumpa orang pasal you punya produk lain ke, tapi jangan lupa you bawa juga bag demo tu, you bawa juga you punya air untuk sedekah. InsyaAllah apa yang you buat memang semua orang, siapa yang you jumpa memang semua minum air. Betul tak? Sekeliling kita semuanya sakit. Even kalau orang tu sihat, kucing dia ada tak? Tengok ada tak yang pokok kan semua. Kita boleh untuk semua. Itu je yang bagi kita strong lah, itu yang bagi kita jadi memang kita fall in love lah, memang betul-betul fall in love. Tak ada lagi bisnes yang kita labur sekali, tapi tengok sampai dah nak masuk 6 tahun Oktober ni, kita still boleh guna produk tu. Kita tak payah nak upgrade ke, nak simpan bawah katil ke, tak payah. Itu yang penting, itu je lah yang kita buat, dan masing-masing just follow the system. Buat 3 perkara yang selalu Sifu sarankan. Yang 3 perkara tu apa? Share water, demo sama event. Itu je, ulang itu je. Itu sajalah nasihat daripada Akak. Ya, terima kasih. Sami. Ya, Tuan Mak, silakan. Sikit boleh kalau takut terlajak masa. Tak apa. Ini tip ya. Pada hari Jumaat pagi baru ni, saya buat jogging ya di kawasan kurang pada 10 km lah di Jalan Puncak Alam ya. Dan saya nampak 3-4 orang ya sedang mengambil air bukit. Ya, mendadah air bukit. Beratur macam ambil tiket ya. Dan saya kebetulan masa tu saya tak kenal siapa ni, the strangers. And then saya pun ambil air tu, PS tester dalam poket. Dan saya test, saya seorang. Saya tak tegur dia orang pun. Seolah saya pun ambil air. Tetapi ada yang tengah memerhatikan apa yang kita lakukan. Right? Bila dia bertanya,
There's the end for it. Right. So antara yang 3 orang tu pula, mungkin ada bersama dalam kita pada hari ini, merasakan inilah salah satu benda-benda. Kerana hari Jumaat ni bagi saya, Kaizen Groupnya hari Jumaat ialah hari wajib untuk kita bersedekah ke masjid, ke bersedekah air. Tapi ini sedekah membetulkan bahawa kalau you berterusan minum air bukit, lagi teruk, you get any problem, everything problem because dia beraksid. Itu perlunya tester berada walaupun you all pergi toilet, walaupun ke mana you all pergi, bubuh sebagai senjata. Ini satu tip yang saya bagi pada you all. And then nasihat saya sebelum berakhir ni, dah ramai dah yang nak padam lapan ni. Bagi saya, Enggan is the best. The best business. Kenalan makin bertambah. And then Alhamdulillah, kerana saya, I don't think you all yang dah ada 70 kat sini, I am the most senior citizen yang ada warga emas. Ya. Kalau kita tengok di Jepun, warga emas dia 34 juta. Kita warga emas kita di sini baru 2.2, 7% of the population. Kita 32.7. Mengapa di Jepun? Ini semua knowledge yang kita kena ada. Dan apa? Bermulanya Kangen Water from Okinawa, Jepun. Sebab itu 127 million penduduk Jepun adalah penduduk yang paling ramai yang tertua di dunia. Ini satu anjakan-anjakan yang kita perlu tahu about population. Dan juga air Kangen ni is the best. Kurang sangat, kan? Dan teruskan berbisnes bersama air Kangen, pengguna air Kangen. Ini adalah satu ibadah kepada kita sedekah air Kangen. Jadi apatah lagi dalam PKP ini. Ramai yang datang, malam hari datang, siang hari, petang datang, Cik Batia, saya nak air. Itu orang yang refill kerana dia orang tahu air Kangen ni adalah testimoni dia sendiri. Apatah lagi dalam PKP ini. Teruskan. Awesome, terima kasih Senior Sipu Park dan Senior Sipu Amy. Ya, perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua. Itu apa yang saya rasakan. Saya tak tahu anda, kalau anda rasa anda dapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini, silakan nyatakan dalam chat box tu. Berterima kasih kepada tetamu kita berdua ni. Jadi sebelum saya mengakhiri rancangan kita naklah mendengar sedikit pesanan ringkas daripada Master Sipun Oli kita yang banyak ada benda lagi tu, kita minta dia share sikit saja pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Senior Sipu Tuan Pak dan Senior Sipu Amy. Actually, I really have a very great respect pada Tuan Pak dan Sipu Amy. Can you imagine OCPD ada satu pangkat jawatan yang tinggi, memang tinggi dalam polis. Yet is very humble. And then daripada dulu sama memang ada great respect daripada dulu lagi. Kenapa tak ramai orang-orang yang berpangkat besar macam ni come to especially in network marketing environment and willing to do the business, ya. And then bukan itu saja saya happy kerana apa? Saya nampak semakin hari semakin muda. Tuan Bak and SPM semakin muda, seriously. Tengok gambar dulu kan, dulu masa mula join dulu kan, bukan macam ni. It's become younger. That's why kata minum air Kangen ni actually bukannya saja awet muda, sebenarnya actually reverse aging. Ya, kita reverse aging. Tapi bukanlah sampai merangkak reverse aging pun. So dulu Tuan Pak ada share pasal plan B. Memang plan B is very important, bukan sahaja kepada orang kerajaan, begitu juga orang-orang yang private sector. Dan terbukti bila terjadinya COVID-19 ni, kalau tak ada plan B macam mana? Of course macam Tuan Pak dia ada pencen dia, Bagaimana kalau kita yang memang tak ada pencen, ya? Kena start, kena buang kerja semua tu. Kalau tak ada plan B macam mana? So this is the best plan B, ya. The best plan B ever. Dan the best thing yang macam kita selalu cakap, kita bukan bercakap tentang kopi dengan teh. Kalau kopi dengan teh ada setengah orang minum kopi, setengah orang minum teh. We are talking about water. Air. Ada ke setengah orang minum air, setengah orang tak minum air kat dunia ni? Ada tak? Tak ada. Semua orang minum air. Dan we have the best water machine. Kita ada ISO 13485. That is the best, and from Japan sama, daripada Jepun lagi kan.
Itulah, I have a very great respect to both of you. And then great respect to Amy, Sifu Amy. Sifu Amy lah orang yang bila kita ada jamuan setiap malam Selasa lah kita buat dekat center Rabu orang yang selalu bila turn Sifu Amy punya turn dia makanan yang paling banyak sekali. Betul tak? Siapa setuju? Type 1. Siapa setuju? Type 1. We are looking forward. Kali you punya turn je, it's gonna be abundant of food. So that's nampak dah bagaimana actually kasih sayangnya. Kasih sayang kepada group, bukan sahaja kepada group sendiri. Maksudnya kasih sayang to all in Kangen. Sebab tu dia orang prepare with lot of food. Saya tahu apa Sifu Amy selalu monitor lah. Awak buat ni. I don't know how they monitor. Tapi dia punya group is the most food. So saya doakan supaya Sifu Amy tuan-tuan Pak have a very big business. You're gonna reach -3 and beyond, and then let's travel the world together. Let's go to Dubai together. You all kita dulu pergi asing-asing kan, together, and then let's travel the world together. Let's go to US. Nanti bila ada Najib punya convention, we go travel together. Let's go umrah together. Kerana this is the best business. Semalam saya punya saya buat semalam punya training, why go wide. You know what? This business is the best business. Kerana kalau business lain, kalau katakan kita tak ada group, group kita tak ramai macam setengah-setengah orang banyak group kan. Through this business, kerana kita more premium item yang very expensive item, di mana kita punya commission, kita very big commission. Kalau siapa sis A, how much you make, you know already kan, untuk satu machine. We can become a millionaire through only kalau kata kita belum ada group lagi. Jadi untuk semua orang kat sini, jangan get distracted when you don't have big group macam setengah-setengah orang. Kenapa? You can make a lot of money by doing personal sale. Semalam saya share Iram dia targeting, kalau kita target kita sponsor 2 orang setiap bulan, 2 orang setiap bulan. You targeting kalau dalam masa 5 tahun you have 120 mesin, 120 orang yang join, 120 orang join. Kalau daripada 120 orang yang join tu 30 orang aktif in the business, sekiranya 30 orang aktif in the business ya. Dan setiap 30 orang tu setiap bulan bawa 2 sale, that means you have 60 sales, 60 sales setiap bulan. You're gonna get paid. Kita dah kira semalam 120,000 only by that. Kita tak cakap pasal group-group lagi. Maksudnya semua orang ada chance to make a lot of money. Sementara nak ada group yang besar, you ada chance to make a lot of money through this business. Kerana apa? Kita network marketing yang more premium item, bukan barang-barang yang kecil-kecil. So just keep doing. Have a long term focus. Kita ada 5 years focus dan kita ada 1 year focus. 1 year, 5 years. So dengan cara tu kita tak get distracted. Kenapa? Kita know we can achieve that. Because this is a business. So kita punya target kena ada long term dengan ada short term. Jangan short term kecewa, tak berjaya buat setahun tak berjaya kan. Yang kecewa kan. No, this is 5 years business. So you target 2 direct sales every month, you're gonna make millions in the business. Itu saja. Terima kasih Tuan Bak dengan Sifu Amy. You guys are awesome. Memang kita punya kita punya contoh. Kenapa your age, you know, Tuan Bak especially almost 70, but you are here to motivate all of us. Yang 5 series, yang 4 series, macam saya 5 series kan, yang 4 series semua, all the series here, because you yang paling tinggi series dia. Okay, thank you. Okay, terima kasih MSN. Before saya mengakhiri sesi kita pada pagi ini, mungkin Tuan Mat dengan Sifu Amy boleh tuliskan you punya Facebook dan Instagram. Kita sama-sama follow dan like, request friend. Siapa yang belum friend lagi, sila friend, because kita nak orang bagus ni, kita kena berkawan dengan orang bagus ni, baik-baik ni. Jadi kita tahu apa aktiviti mereka, boleh tengok apa yang mereka buat. Silakan tulis ataupun boleh cakap juga. Kalau nak bercakap, tak boleh nak tulis.
Jadi kita we support each other. Oh, kalau I punya Facebook just search Amy Kadrasi Musa, kalau Batia Rashid. Okay, you got that one? Yeah, Amy Kadrasi Musa dan Batia Rashid. Saya dah kawan lama dah dengan mereka ni, dah follow mereka. So anda semua boleh Hari-hari duduk di sini. adalah kita sharing air kat dalam tu. Ya. Apa Okay. aktiviti kena letak tiap-tiap hari dekat status. Ya. Ya? Okay. Okay, terima kasih guys. Saya akan end the recording. Jadi anda boleh